Apa? إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وثالثها ألا يكون عليه أي على إضوين مغير للماء تغيرا ضارا كزعفران وسندل خلافا لجمع. Dan yang ketiga, syaratnya apa? Allah yakuna alaihi, bahawa tidak adalah atasnya, ay alal mudwin, atas anggota wudu, mughayyirun lil ma'i, benda yang mengubahkan air, mana mengubahkan kemutlakan air, sebagai taghayyuran darran, iaitulah berubah yang memberi mudarat. Apa makna ubah yang memberi mudarat? Ubah yang mengubah kemutlakan air, sehingga itlak nama air itu hilang. Orang tak panggil air, orang dah panggil dengan nama lain. Air dipanggil dengan kaid lazim, diikat dengan nama lain air. Orang panggil air bedak. Air bedak, dia pakai bedak tebal kat muka dia. Lepas tu dia ambil semayang, pum, dia sapu je. Kalau dia terik balik, dia tengok air tu, orang panggil air bedah. Dah dapat putih dah air, dah tak nama air mutlak lagi dah. Kalau macam tu jadi dia, wuduk dia tidak sah dia. Lepas tu dia nak ambil wuduk, dia kena bersihkan dulu semua benda-benda yang mughayyar, yang boleh mengubah kemutlakan air. Ya, dia buat misal sini kan za'faran, seperti za'faran, kurma tu lah. Kalau ada ke dia terpegang misalnya kat tangan dia, tiba-tiba dia ambil air, dia berubah, tu tak boleh. Sandal, ya, seperti kum za'faran, kayu sandal, jenis kayu. Jadi apa tak kira lah, benda yang ubah, bedak ke apa ke, tu maknanya dia mesti kekal sampai air membasuh tu tetap air tu dinama air mutlak. Ya, kalau berubah dari air lain maka tidak sah. Warabi'uha, dan yang keempatnya, alla yakuna ala idwin hailun, jangan ada atas anggota wudu, sama ada mukanya, tangannya, ya, kaki yang dibasuh tu, jangan ada apa? Hail, bainal ma' wal maghsul, antara air dan antara anggota dibasuh. Ya, seperti misalnya apa? Kanuratin wasyamah wasyamin, ya, syamin, nuratin, duhnin, jamidin, wa ainun jibrin, wa hinnain. Tai lalat buatan. Tu tai lalat buatan, dibuat tai lalat ni, jarang ubat ni. Dibentuk tai lalat, dibuat sini sikit tai lalat kat muka dia. Jadi benda tu ain. Bila benda ain, dia menghalang daripada air sampai kepada anggota wudu, maka tidak sah. Tiap-tiap benda yang menghalang sampai air pada anggota wudu, maka hukum dia tidak sah wudu. Contoh sini buat tai lalat jadian. Dia buat tai lalat, dia ambil wudu tak kena lah, dia tak buang benda tu. Tu satu contoh dia. Atau lilin, engineer kalau di Terengganu orang banyak terap batik, orang kerja terap batik tu, dia pakai lilin. Jadi dia tak perasan tangan dia dah berlumur lilin. Bila ambil semayang, habis air tu tak lekat. Kalau kita pula, kalau dulu getah scrub, mana lagi getah,
Dia kata tak perasan kata sekerat dia melekat. Kalau orang ke laut pula apa sisik ikan. Bila habis semayang tu dia pun asyhadu alla ilaha illallah, tengok sisik jenak ada ni. Bagus buat jenak besar terpampang tebal. Oh habis tu. Dia nampak sisik jenak tutup jari dia bawah mana? Kawasan tu air tak telus. Dah batal semayang dia, kena buka balik sikit. Buka balik sambung atau nak ambil wudu balik. Apa lagi? Cat. Kalau mengecat, dia main cat biasa kan. Kalau cat kena. Kita pula pejabat apa? Bolpen. Bolpen dia ada dua dakwat. Satu dakwat dipanggil ain, satu dakwat dipanggil asar. Kalau asar tak apa. Asar dia biasa macam dakwat dulu, dakwat cair, dakwat celup kan. Dakwat tu dipanggil dia punya tu bayang-bayang aja. Tu tak apa. Tapi kalau bolpen kita pakai ni tak boleh ni. Bolpen kita ain, dia tebal. Ya. Bila orang tanya berapa nombor telefon, oh kawan ni baik. Oh, tulis kat tangan. Habis. Nombor rumah, handphone, 3, 4 handphone. Dia pun ambil semayang, lepas semayang kan dia berdoa, dia tengok Allah. 5 nombor telefon ni. Jawab dia tak sah semayang ni. Apa kena basuh balik, buang segala dakwat-dakwat yang dipanggil ainun. Sekarang biasa pakai dakwat kita bolpen ain tu bukan asar. Kalau asar dibayang je. Macam inai dia ada dua. Inai satu asar. Kalau inai tu nipis, tu tak apa, asar. Kalau besen dia tepik tebal tu tak boleh tu. Tu kena buka. Kalau dia tak kikis, dia tak buang, air tak sampai, menyebabkan wuduk dia tidak sah. Bila wuduk tak sah, sembahyang tak sah. Dulu saya dah lama macam tu. Berapa tahun? Setahun lebih qada balik sembahyang. Ya, dia tiap-tiap ibadat dia kita buat tak sah, wajib qada balik. Kalau sudah habis waktu. Kalau dalam waktu sedar dipanggil i'adah, ulang balik, bidalil qauli Nabi SAW, ya, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi tengok orang tu semayang tak kena, Tuan Madinah tu buat rukun. Nabi kata kum fasalli, bangun semayang balik, kamu tak semayang lagi. Padahal dah semayang dia. Itu maknanya walhasil mafhum dia, bila perkara yang bawa semayang tidak sah maka wajib diulang balik. Dan ulang tu dua. Kalau ulang dalam waktu dipanggil i'adah. Kalau dah habis waktu dipanggil qada. Habis. Jadi pastikanlah ya, kita ambil semayang jangan ada benda yang menyekat sampai mana air pada anggota semayang dipanggil maghsul, mana air anggota yang dibasuh ni. Itu dah semayang, mandi wajib pun itu juga pastikan. Bi khilafin dukhnin jarin ay ma'i wa in lam yasbutil ma alaihi wa asari jibrin hibrin wa hina'in. Bi khilafi, mana menyalahi duhun, minyak yang dipanggil duhnin jarin, minyak yang masih membasah, walaupun air itu tetap meleset dan bekas noda tinta ataupun inai bekas itu, itu bi khilafin kata tak ada, ya tak apa. Dan dia wa in lam yasbut ma alaihi. Kemudian disyaratkan juga seperti pada apa? Kemantapan para ulama. Wa kadzalik yushtaratu ala ma jazama bihi katsirun. Atau barang yang menjazam dengan dia oleh kebanyakan ulama, apa dia? Alla yakuna waskhun. Tadi setengah daripada apa yang tak boleh apa? Wasyam ya. Tahu wasyam? Ya. Tahu wasyam? Tatu. Dia pun masuk Islam kan. Oh dia ni kaki tatu, debe. Orang kata panggil debe. Tahu orang panggil orang apa? Ganas. Bongsa kaki pukul. Kan? Belakang dia jengking, depan dia beruk. Dekat sini ulau, dekat sini naga. Oh, satu badan kan. Nasib baik babi dia. Ya, jadi dia dekat tangan dia jengking, penuh ni tatu. Ya, kala pula kat sini. Oh, bila masuk Islam aja wajib dia kena kikis semua benda tu. Sebab untuk sampai air, kecuali dah tak boleh sampai peringkat kena koyak, itu baru dia maaf. Kalau sampai peringkat kena koyak kulit, itu syarat maaf. Tapi kalau lagi dia boleh kikis, dia kena kikis. Digunalah alat apa pun yang dia boleh buang, sebab benda tu menghalang sampai air kepada anggota. Sama ada anggota kita nak mandi hadas ataupun nak ambil wudu. Lagi boleh kikir lah. Tapi kalau dah tak boleh, dah sebati,
Orang pakar kata tak boleh ni, kena koyak kulit, yang tu tak apa, itu syarat maaf. Sebab syarat tak suruh kita buat mudarat. La darar wala dirar, jangan buat mudarat bagi kamu dan jangan buat mudarat pada orang lain. Itu kaedah itu. Ad-darar yuzal, itu kaedah fiqh. Semua mudarat hendaklah dihilangkan. Itu wasyam. Kalau bagi tatu atau wasyam tu hukum dia. Selagi dia boleh buang, dia kena buang. Tapi kalau dah tak boleh buang sampai mudarat, baru dimaafkan. Dah mau cerita orang nak masuk Islam, lu tattoo kena koyak kulit tu. Ni macam berat tu. Jadi takut dia masuk Islam kan. Kata ni macam tattoo buat tak boleh kena koyak lah. Tak apa. Kalau sampai peringkat koyak tak payah. Tapi kalau sampai biasa boleh lagi buang, buang lah. Kemudian disyaratkan juga barang dijazamkan dengan dia kebanyakan kasirun, mana kasirun minal fuqaha, kebanyakan ulama fiqh, alla yakuna waskhun, bahawa tidak adalah wasun tahta zufrin yamna usulil ma lima tahta. Disyaratkan bahawa barang jazam kebanyakan bahawa tidak alla yakuna waskhun, tidak adalah wasah daki. Daki mana? Tahta zufur, yang duduk di bawah kuku. Orang panggil apa? Tai kuku. Itu panggil wasah. Maknanya daki yang duduk di bawah kuku, yamna usulal ma'i, menegah daripada akan sampai air. Jadi daki-daki abuk yang bawah kuku, kata kebanyakan ulama tak apa, dia tidak mencegah sampai air. Itu pendapat. Semua benda ijtihadi lah. Ulama ijtihad kata tak apa. Lima takhta, bagi barang yang di bawahnya bawah kuku. Jadi bawah kuku tu kena sampaikan air. Tiba-tiba dia ada abuk-abuk bawah tu, setengah ulama kata tak apa. Jadi kalau lepas semayang kita tengok kuku ada, tak apa. Tapi eloknya kuatlah kuku kan. Sunat setiap minggu kuat, bersihkan kan. Khilafan lil jam'i. Khilafan, segulungan ulama berpendapat lain. Di antaranya Imam Al-Ghazali dan Az-Zarkashi wa ghairuhuma. Berkata kazalik yushkaratu ala ma jazama bihi kasirun alla yakubawa, tidak adalah wasah di bawah zukur. Mana bawah jangan ada, tidak ada kotoran di bawah kuku yang mengganggu air sampai. Jadi maknanya bawah kuku kita pastikan jangan ada tai kuku. Itu maksud dia, kena bersih. Tapi ikut satu kumpulan Imam Ghazali dan Zarkashi dan lain mengata tak apa. Jadi masalah abuk tai kuku bawah tu ada khilaf. Kalau ikut kasirun ulama, dia kata apa tadi? La yakun, tidak adalah waskhun, tidak ada daki. Pastikan bawah kuku yang ada daki-daki, orang panggil tai kuku, kena bersihkan sebab dia menegah sampai air. Tapi ada sebahagian di antara Imam Zarkashi dan Imam Ghazali dan lain mengatakan tak apa. Jadi benda tu khilaf. Tapi yang baik buanglah. Barang ada fiqh kita, jadi disuruh apa? Al-ikhtiyat mandub. Mana ikhtiyat, cermat tu disunatkan. Khuruju minal khilaf mustahab, keluar daripada benda khilaf itu disunatkan. Ada ulama kata tak apa, ada ulama kata tak boleh. Jadi kita raikan yang kata tak boleh itu lebih baik, sebab lebih berjaga-jaga. Kemudian wa atalu bi tarjimihim, dan mereka memanjangkan perbahasan lah, wasarrahu bil musamaha tu, mereka mensarihkan kemaafan tu amma tahtaha minal wasah dunan nahwil ajin, tidak macam sebahagian bahan roti. Adungan roti tak boleh. Orang uli roti kan, dia biasa buat uli roti canai, tiba-tiba tepung terselit tengah tu, tak boleh. Tu jelas benda tu menyekat daripada sampai air. Tu biasalah tu orang uli roti, kek roti tepung masuk macam celah-celah tu. Tu kena bersihkan lah. Walhasil, makna pastikan sebelum kita ambil wudu tidak ada suatu pun benda yang menghalang sampai air kepada anggota wudu. Itu kesimpulan dia. Apa jenis tak kira lah. Kemudian wa asyara Azra'i, dan mengisyarat oleh Imam Azra'i wa ghairuhu, dan lain daripada Imam Azra'i,
ila dha'fin maqalatihim, iaitu menunjukkan kelemahan dhaif perkataan mereka itu. Kemudian waqad surriha bitatimmah, dan ditasrihkan dalam kitab Tatimmah dan juga lainnya, wa ira daripada lain Tatimmah bima fir Raudhah. Raudhah jawab Imam Nawawi, kan Raud itu Ibnu Mukri, ya, wa ghairiha dan lainnya, min adamin musamahah, bahwa tidak ada kemaafan bisyai'in dengan satu, mimma tahtaha, di bawah ni kuku tadi. Ada satu pendapat lagi, mana apa saja yang ada di bawah kuku tadi tak ada maaf, kena bersihkan betul-betul supaya air sampai dengan yakin. Itu maksudnya, ya. Haitsu mana usulul ma' bi mahallihi, sekira-kira menegah usul al-ma' akan sampai air bi mahallihi, di tempatnya tadi. Jadi pastikanlah jangan ada benda yang menyekat, ya. Ini berseza, ya. Kalau kait batin sama je lah. Macam mana kita jaga betul-betul anggota kita, jangan ada benda yang menghalang sampai air. Begitulah kita jaga kalbi kita, jangan ada benda yang menghalang kita sampai kepada Tuhan daripada segala hijab-hijab dan sebagainya, ya. Dicuci dua sekali, zahir wal batin, ya, barulah dia boleh sampai. Kemudian wa afta Baghawi, dan memberi fatwa oleh Imam Baghawi fi waskhin, pada masalah daki, ya, masalah kotoran tu mana daki lah. Hasana min ghubar pula, daki dia banyak, kadang daki daripada kita punya peluh, kadang daki daripada ghubar mana abu-abu kecil. Dibahas ulama fiqh, dibahas macam-macam ni. Ini jasa baik mereka tolong kita nak memberi lebih faham, ya. Kan kata, ni rumit, kan rumit masalah benda dia berlaku. Sebab ulama fiqh ni ulama yang Tuhan berikan dia ni kecekapan luar biasa untuk memberikan rahmat pada kita, ya. Macam Syekh Ali Subramullasi, dia beri fatwa zaman dia dulu, benda ni tak berlaku zaman kita baru berlaku. Dia kata sah, dia kata sembahyang fil hawa, yasihu tasihu salat fil hawa, sah sembahyang di atas udara. Zaman dia kapal terbang tak ada. Sekarang hari ni kapal terbang. Jadi hukum dia dah mendahului, fatwa dia dah mendahului perkara. Itu cerdiknya, tajamnya ulama fiqh yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala pada mereka. Jadi jawapan dia dah ada dulu, boleh semayang atas udara. Kalau orang dulu kata apa, kau macam apa nak semayang atas udara? Hari ini hari-hari orang terbang. Jadi hukum dah ada, siap, sah maknanya, ya. Wa aftal Baghawi, dan memberi fatwa Imam Baghawi fil waskhin hasala min ghubar, iaitulah daki, tapi daki tadi yang duduk bawah kuku tu hasil daripada ghubar, debu-debu, ya. Bila debu ni halus, kadang dia boleh beredar-edar. Berlainan kalau kekentalan tai kuku tu lain, kan, yang mampat tu tu lain. Sebab tu dibahas lagi. Kalau ghubar dia kata bi annahu dipanggil yamna sihatul wudu. Maka di sini dia kata menegah daripada sah wudu bi khilafin ma nasya'ah min badan. Kalau datang daripada badan tak ada, dia kata. Jadi maknanya wa wal araq, iaitulah peluh kita, al mutajammid, yang dah jadi macam beku. Itu tak apa, dia kata. Wa jusima bihi bil anwar, dan dijatam pada kitab Anwar. Jadi maknanya dia biasa sini kalau jadi pada badan kita tu tak apa, dia kata. Tapi kalau jadi daripada apa, ubar, debu-debu yang telah melekat tu, itu mencegah. Walhasil semua benda tu ijtihad ulama daripada benda tu. Dia ditulis ijtihad, kita ikut je lah, kan. Habis tu setengah daripada syarat. Wa khamisuha, dan yang kelima daripada syarat wajib, syarat sah sembahyang, dukhulul waqtin lidaimil hadas. Ini syarat masuk waktu bagi orang nak ambil wudu ni. Syarat dia mesti masuk waktu. Kalau tak masuk waktu, dia tak boleh ambil sembahyang. Bagi siapa? Daimul hadas, bagi orang yang hadas dia berkekalan, ya. Air kencing dia keluar, tuan-tuan. Bagi dia kena tambah syarat, iaitu masuk waktu dulu, boleh buat operasi dia, ya. Dia basuh apa, dia ikat semua, dia palam dulu, ambil sembahyang cepat, sembahyang. Sebab kalau dia ambil sembahyang dulu, nak saya pada pakai pemper berjatuh, ya, dah banyak najis dalam takung. Jadi mengelakkan banyak takungan najis. Jadi dengan syarat tambahan bagi orang yang daimul hadas, iaitu dukhulul waqt, masuk waktu.
Bila masuk waktu je azan, dia start buat upacara dia. Dia basuh kemas-kemas, baru dia ambil semayang, terus semayang. Tu. Misal kat salisin, wan salisin baul, kencing, wan mustahadah, dan perempuan yang sentiasa keluar darah dia tak berhenti. Maka cara dia tambah satu dan ambil wudu ialah mesti pastikan waktu masuk dulu. Adapun kita tak ada hal subuh tadi tak batal lagi wudu sampai asar, sampai zuhur asar boleh pakai, tak ada masalah. Sebab wudu dia panggil taharah, maknanya yang sempurna. Adapun tayamum tak boleh. Tayamum satu fardu saja dan beberapa sunat. Sebab tayamum dipanggil taharah darurah. Dia tidak mengangkatkan hadas. Adapun wudu diangkat hadas. Niat wudu macam mana tuan-tuan? Nawaitu rafa'al hadas, saja aku angkat hadas. Mana hadas terangkat. Kalau tayamum tak boleh niat nawaitu rafa'al hadas, tak sah. Dia kena nawaitu istibahatis salah. Nawaitu istibahatis salah. Boleh dibuat sunat. Kalau nak buat fardu kena tambah fardu. Nawaitul istibahati fardis salah. Sahaja aku mengharuskan fardu semayang. Jadi harus saja wudu, ada hadas, ada tak terangkat. Sebab tu dia tak kuat macam wudu. Wudu tak apa, dia kuat. Kalau tayamum dia tak kuat. Sebab tu dia boleh buat satu fardu saja dan beberapa sunat. Itu dibahas, tengok di belakang ni. Habislah tu. Jadi bagi orang yang daimul hadas, dia kena tambah satu lagi lah, iaitu pastikan waktu masuk boleh dia buat upacara dia. Kemudian wa yustaratu lahu aidan, dan disyaratkan juga iaitu zannu dukhulihi, zan masuknya waktu, fala yatawaddau kal mutayammim. Orang yang daimul hadas ni dia kena yakin ataupun masuk waktu dengan zan. Zan ni boleh pakai dalam fiqh. Sebab kita masuk waktu kebanyakan kita pakai zan. Apa zan? Jam. Kalau zuhur misalnya kita tengok jam, tu zan, bukan yakin. Kalau yakin tengok matahari, matahari tu gelincir betul, tu boleh yakin. Kita tengok matahari, betul-betul matahari tu hatu istiwa, dia tak ada sengit, tak ada zawal, tegak betul. Tiba-tiba kita ukur barang, bayang tadi tu dah gelincir, itu masuklah waktu yakinan. Tali pengukur kita kayu satu kaki, dia dah pergi satu kaki lebih, itu asar masuk yakinan, tetap dah masuk asar. Kita pun semayang, orang pun tegur, pas semayang orang tak azan lagi. Kita pun tanya, pas semayang kena masuk waktu ke kena azan? Confirm dia tak jawab. Kalau dia kata saya semayang kena azan, kalau orang tak azan kau tak semayang lah. Kita semayang kena masuk waktu. Azan itu menandakan waktu masuk tu je. Sebab azan tu ada khilaf ulama. Kalau Asma' wa Nazair, Imam Suyuti kata azan dua, satu azan li salah, satu azan li waqti salah. Kalau berlaku pendapat mengatakan azan li salah, kita azan kena nak semayang, tiap-tiap kali semayang kita kena azan, sunat azan, walaupun semayang seorang kat rumah. Kita semayang zuhur pukul 2, bisa dalam kat rumah seorang-seorang, azan perlahan dia pergi kat masjid. Pada masjid maut kan 10 orang kan, 10 kali azan nak menjelang asar mahun. Semayang untuk diri kita. Itu bagi kaul mengatakan azan di salat untuk semayang. Tapi kalau kaul mengatakan azan di waktu salat kerana masuk waktu, maka kalau dah lama masuk waktu tak payah azan. Dah lebih 10 minit, 15 minit akamat saja. Itu ada dua pendapat. Batu anak satu mengajar satu kelas, agak terlewat sikit maghrib dan masuk isyak sikit, dia orang tanya, dia kata guna azan ke tak nak? Kita kata mana-mana boleh. Dia pun tanya lagi, nak azan tidak? Mana-mana boleh lah. Sebab apa nak boleh? Dua pendapat ada tu. Nak azan pun boleh, tak nak azan tak apa. Kalau kita nak azan, kita pakai pendapat yang mengatakan azan di waktu saat di salah kena sembahyang. Kalau tak nak azan, kita pakai sebab waktu dah banyak tak payah azan, boleh. Mana-mana boleh. Dia terperanjat tengok, mana-mana boleh. Jadi bagi orang daimul hadas, makna dia masuk waktu tu dengan zan, maka pada yatawaddau, maka dia tak boleh ambil wudu kal mutayammim, macam orang tayamum. Orang tayamum mesti masuk waktu baru dia boleh urusan wudu. Sebab apa? Kalau dia pergi tayamum dulu, tiba-tiba tayamum tak ada air, dia tayamum kejap hujan pun turun, habis tayamum ni batal.
li fardin aw naflin, sama ada bagi sembahyang fardu atau sembahyang sunat, muaqqatin yang diwaktukan qabla waqti fi'lihi, sebelum waktu nak buat. Wali salatil janazah qabla al-wusli, kalau sembahyang jenazah ada waktu dia mana? Waktu jenazah tak kira malam siang kan. Maka sembahyang jenazah bagi orang daimul hadas, dia kena apa? Di waktu salah janazah qabla al-wuslin, sebelum daripada mandi mayat. Ya, sebelum mandi mayat dia boleh tayamum dah. Wa tahiyatin qabla dukhuli masjid, dan kalau seorang yang daimul hadas nak sembahyang tahiyatul masjid qabla duhul, sebelum dia masuk masjid dia pun tayamum, boleh sembahyang terus. Ya, jangan dia lama sebelum masuk, dia dah lama nak masuk, sebelum tu dia tayamum boleh masuk. Wali rawatib mutaakhirah qabla fi'lil fard, dan bagi sunat rawatib yang ditakhirkan maka sebelum daripada dibuat fardu tu bolehlah ditayamum. Itu di antara apa waktu-waktu tayamum bagi daimul hadas, orang yang berhadas. Dan walazima wudu'ani, dan lazim dua wudu, au yatayammumani, dua tayamum lil khatib daimul hadas. Kalau khatib ni kena dua kali kan ya. Musim tak ada air, dia nak naik atas mimbar, itu khatib pakai betul lah, entah dia baca khutbah lah. Sebab apa? Dua kali kena tayamum. Dia naik nak tayamum, nak baca khutbah sekali, dia turun nak sembahyang kena tayamum sekali, dua kali main debu. Itu bagi dua fardu dia kena buat dua. Kemudian walazimah ila akhir, wallahu a'lam.